Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT sekali lagi pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam kuliah subuh kita pada pagi ini bagi menyambung kitab kita yang mana pagi ini tajuknya adalah keburukan dunia dan meninggalkannya. Telah banyak ayat Quran yang mencela dunia, memperingatkan manusia agar menjauhinya sekaligus menyeru mereka ke akhirat. Bahkan itulah inti risalah yang disampaikan oleh para Nabi alaihissalam. Oleh kerana telah maklum maka tidak perlulah disebutkan ayatnya. Akan tetapi diketengahkan sahaja beberapa hadis menerangkan soal tersebut. Dirawikan pada satu hari ketika Rasulullah SAW melalui bangkai kambing, lalu baginda bersabda, "Tidakkah engkau lihat bangkai ini telah dihinakan oleh pemiliknya?" Mereka menjawab, "Jelas saja hina, buanglah dia." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang aku dalam kekuasaannya, sesungguhnya dunia ini lebih hina lagi bagi Allah daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya." Kalau dunia di sisi Allah bersebanding dengan sayap nyamuk, tidak akan seteguk air pun diberikan kepada orang kafir. Macam itulah, ya. Mana kata nampak bangkai itu hina, buang aja lah kan. Macam itulah. Disebutkan bahawa dunia lebih hina lagi daripada itu. Kan? Dan Rasulullah SAW bersabda, dunia ini penjara bagi orang mukmin, juga syurga bagi orang kafir. Itu dia. Mana kata pada orang yang beriman sudah tentu ada peraturan dan ada undang-undang yang perlu dipatuhi. Ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Dan bila syurga bagi orang kafir dia menikmati segala-galanya yang ada dalam dunia. Itu sebab bila dalam satu ceramah tu saya sebut, orang bila ketika di padang mahsyar, orang Islam mana yang benda-benda baik dia buat akan diberi ganjaran pahala. Benda-benda tak baik akan dibalas dengan dosa dan dihukum dengan neraka. Tapi pada orang kafir, buatlah baik macam mana pun, akhirat dia tetap neraka. Maka adalah yang tanya, "Habis macam mana pula?" Dia kata, dia pun ada banyak benda baik juga, takkan dia tak boleh, takkan Allah Ta'ala tak boleh dia. Maka balasan baik Allah bagi pada orang kafir ni, tapi Allah dah bagi ketika atas dunia lagi. Itu beza dia kan. Jadi dia jangan komplain tu, sebab kita tengok orang kafir tu kaya, senang lenang kan, ada kan benda-benda baik yang dia dapat kan. Maknanya Tuhan dah balik atas dunia lagi. Itu sebab kita kalau susah atas dunia ni, relax je, paling tidak akhirat senang kan. Tapi bukan senang nak nerima kesusahan kan, bukan senang. Bagi dia juga bersabda, dunia itu dilaknati selain apa yang untuk Allah SWT. Selain pada yang untuk Allah, maka semua dilaknati. Itu sebab kita kena biasa memasakkan niat kita, letakkan niat kerana Allah, lillahi ta'ala. Abu Musa al-Asy'ari berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa lebih menyukai dunianya, dia meremehkan akhiratnya. Siapa lebih menyukai akhiratnya, tentulah meremehkan dunianya. Pentingkan yang kekal di atas yang fana. Mana kata macam itulah. Dia takkan jadi dia pentingkan akhirat tu pun dia pentingkan dunia juga. Tak, dia mesti pilih salah satu. Kecenderungannya lah. Juga Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia sumber segala kesalahan. Bila dia cinta dunia, banyaklah dia buat salah. Kan? Telah berkata Zaid bin Arqam, kami bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau minta air untuk diminum. Maka dihidangkan air dan madu. Setelah dihidangkan, beliau menangis dan menangislah para sahabatnya. Sejenak kemudian mereka diam, namun beliau tetap saja menangis, sehingga mereka kira mereka tidak boleh menanyainya. Kemudian beliau mengusap kedua matanya. Maka mereka bertanya, "Wahai Khalifah Rasulullah, apakah yang membuatmu menangis?" "Wahai Khalifah Rasulullah," dia tanya. Maka dia berkata, "Aku bersama Rasulullah SAW, aku lihat beliau menahan diri dari sesuatu, padahal aku tidak melihat seseorang. Maka aku tanya, wahai Rasulullah, apakah yang menahanmu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Dunia ini telah memaut hatiku." Aku kata padanya, "Nyahlah engkau dariku." Lalu dia pergi sambil berkata, "Sesungguhnya engkau telah lepas dariku, namun tidak akan lepas dariku orang sesudahmu." Juga Rasulullah SAW bersabda, "Wahai amatlah menghairankan bagi orang yang mempercayai darul khulud, namun dia berusaha untuk darul ghurur." Apa maksud dia darul khulud ni? Darul khulud ni maknanya negara yang kekal. Dia dah tahu dah pasal akhirat yang kekal abadi, tapi dia tetap berusaha untuk darul ghurur yang bersifat sementara.
Darul gurur ni sementara lah, yang fana. Dirawikan bahawa Rasulullah SAW pergi ke tempat penimbunan baja. Baginda bersabda, inilah ibarat dunia. Sambil baginda mengambil kain yang telah koyak-koyak serta tulang-tulang yang telah retak. Lalu baginda berkata lagi, inilah dunia. Baginda mengumpamakan bahawa perhiasan dunia akan dibuat seperti kain ini, sedangkan jasad yang memakainya akan menjadi tulang yang berselerakkan. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu manisan hijau dan Allah menunggu kamu di situ. Dia melihat apa yang engkau perbuat. Sesungguhnya ketika dunia melimpah ruah bagi Bani Israel, lantas mereka terlena dalam kemanisan wanita, kegemerlapan dan pakaian. Sebab Nabi pernah ambil satu ranting kayu tu, Nabi lukis dekat tanah tu. Nabi tarik panjang. Dia untuk buat panjang macam tu. Tapi dekat tengah tu Nabi letak ada satu petak kecil tu. Satu petak. Kemudian Nabi cakar-cakar dekat dalam petak tu. Kan? Tahu tak ni apa dia kata? Dia kata yang panjang tu sampai ujung tu, itulah cita-cita manusia, dia kata. Tapi hidup manusia tu yang 4 segi yang kotak tu dalam tu buat campur-campur tu, kacau bila ujian dugaan semua. Tapi kecil itulah. Itulah yang sebenarnya kita kena beringat. Kan? Cita-cita panjang kan. Kau tengok ujung tahun ni. Rumah aku tu aku renovate. Aku nak buat jadi 3 tingkat. Dia cakap kan. Esok tu padam, tak sampai baik rumah. Kan dia macam cita-cita ujung tahun ni kau tengok. Pak, dia belum tahu lagi. Esok pun belum tahu lagi, tapi dia boleh sebut tu hujung tahun nanti kan. Dirawikan bahawa Rasulullah SAW pergi ke tempat ni, dan sudah terjawab. Telah berkata Nabi Isa AS, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai Tuhan, maka dia akan memperbudakkanmu. Simpanlah kekayaanmu di sisi zat yang tidak akan mensia-siakannya. Sesungguhnya pemilik gudang dunia cemas akan binasa, tetapi pemilik gudang Tuhan tidak mencemaskan kebinasaannya. Rasulullah SAW bersabda pula, sesungguhnya aku telah menjauhkan dunia untukmu. Jangan engkau hidupkan dia sesudahku. Setengah kebusukan dunia adalah bahawa kederhakaan terhadap Allah ada di sana. Setengah keburukan dunia bahawa kau tidak ingat pada akhirat kecuali dengan meninggalkannya. Ingatlah, ambillah dunia sekadarnya, dan janganlah engkau menyertainya, dan beramallah. Sesungguhnya punca segala kesalahan adalah cinta dunia, dan kesenangan yang sedikit dapat menyeret seseorang dalam derita yang panjang. Itu cerita. Sebab dia dah tolak dunia, Nabi dah tahan. Tu yang Saidina Abu Bakar tadi menangis, dan dia kata kan, ramai orang yang kita akan terlepas daripada dunia, tapi tidak akan terlepas daripada orang yang sesudahmu. Mana orang yang selepas ini Bakar, lepas sahabat tu akan ramai yang tergoda dengan dunia. Baginda bersabda lagi, sungguhnya aku telah menjauhkan dunia darimu dan engkau duduk di atasnya. Maka di situ engkau tidak tergoda oleh kekuasaan dan wanita, dan dunia pun tidak akan tergoda oleh kekuasaan dan wanita, dan dunia pun tidak akan menggoda mereka. Sesungguhnya mereka tidak akan menawarkan kepadamu selama engkau meninggalkan mereka beserta dunianya. Hindarilah wanita dengan berpuasa dan solat. Baginda bersabda lagi, dunia itu mencari dan dicari. Pencari akhirat akan dicari dunia, hingga di situ sempurnalah rezekinya. Sedangkan pencari dunia akan dicari akhirat, sehingga maut datang mencengkam leher dia. Nampak? Pencari akhirat, dunia yang akan cari dia. Dia tak payah cari dunia dah, dunia akan cari dia. Dia cari akhirat, dunia cari dia, sehinggalah sempurna rezeki dia. Tapi orang yang mencari dunia, dia dicari akhirat sampailah maut datang. Jadi tak adalah apa dah kan. Adalah pedah dia. Surah Asy-Syura ayat 20 tu, kerja akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kerja dunia dapat sebahagian saja, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuk kita di akhirat kelak. Tu kena jaga. Musa bin Yasar berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Allah SWT tidak menciptakan makhluk yang lebih dibencinya daripada dunia, dan Allah sejak menciptakannya tidak pernah melihat. Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih dibencinya daripada dunia. Nampak? Dunia tu paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Kan? Dirawikan bahawa Nabi Sulaiman bin Daud berjalan diiring oleh pasukan pengawalnya. Burung-burung memayunginya. Manusia dan jin berada di kanan dan kirinya. Kemudian berjumpa dengan seorang abid Bani Israel. Dia berkata, demi Allah, wahai putera Daud, Allah telah memberimu kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman mendengarnya. Maka abid itu berkata lagi, sesungguhnya satu bacaan tasbih dalam buku catatan seorang mukmin lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Apa yang diberikan kepada putera Daud itu akan lenyap, tapi tasbih itu akan kekal. Itu dia. Maknanya kekuasaan yang diberi. Kan Nabi Sulaiman dia ada kerajaan yang paling besar.
dia boleh menguasai manusia dan jin, binatang-binatang. Kan? Memang kita kata hebat dah tu. Tapi rupa-rupanya tasbih, kan, bacaan tasbih itu lebih lebih bermakna, lebih baik daripada apa yang dah dikurniakan kepada putera Nabi Daud. Daripada putera Daud, kan. Makna kata janganlah kita berbangga dengan apa yang ada dekat atas dunia ni, kan. Walaupun Nabi Sulaiman ada segala-galanya, tetap satu bacaan tasbih itu lebih bermakna, kan. Rasulullah SAW bersabda, kamu telah dilalaikan oleh perlumbaan mencari harta benda. Putera Adam berkata, harta-hartaku. Hartamu hanyalah apa yang engkau makan lalu kau binasakan, atau yang engkau pakai lalu kau rosakkan, atau pula yang engkau sedekahkan maka engkau telah mengabdikannya. Tengok, benda yang kita makan akan kita binasakan. Benda yang kita pakai kita akan rosakkan. Melainkan apa yang kita sedekahkan maka kita akan mengabdikannya. Sebab apa? Sedekah ni kebiasaannya kita niatkan lillahi ta'ala. Selain daripada yang untuk Allah, maka dia sia-sia saja, tuan-tuan. Rasulullah SAW bersabda, dunia ini rumah orang yang tidak ada rumah. Kekayaan orang yang tidak ada harta, yang mengumpulkannya hanyalah orang-orang tidak berakal. Yang merebutnya hanyalah orang-orang yang tidak berilmu. Yang mendengkinya hanyalah orang yang tidak faham pada agama. Dan yang mengusahakannya hanyalah orang yang tidak punya keyakinan. Rasulullah SAW bersabda lagi, siapa di waktu pagi lebih mementingkan dunia, maka dia tidak memiliki sesuatu dari Allah. Malah Allah akan menetapkan 4 hal dalam hatinya. Siapa yang daripada pagi dia kejar dunia, maka dia tidak akan memiliki sesuatu pun daripada Allah. Tak ada bahagian untuk dia daripada Allah, melainkan 4 perkara Allah Ta'ala akan letak dalam hati dia. Apa dia? Kedukaan yang tidak pernah ada putusnya, kesibukan yang tidak pernah ada rehatnya, kefakiran yang tidak pernah sampai kaya, dan angan-angan yang tidak pernah ada hentinya. Itu 4 perkara. Kesibukan, kedukaan yang tidak pernah ada putusnya, kesibukan yang tidak pernah ada rehatnya, kefakiran yang tidak pernah sampai kaya, dan angan-angan yang tidak pernah ada hentinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW kepadaku, wahai Abu Hurairah, inginkah kau perlihatkan dunia dan isinya? Kataku, mahu ya Rasulullah. Benar Rasulullah memegang tanganku dan membawaku ke sebuah jurang di Madinah. Di situ ada tengkorak manusia kotoran, pakaian yang koyak rabak dan tulang belulang. Kemudian bagi dia bersabda, wahai Abu Hurairah, tengkorak ini rakus seperti kerakusanmu dan berangan-angan seperti angan-anganmu. Kini ia telah menjadi tulang tanpa kulit, kini akan jadi abu saja. Sedangkan kotoran ini adalah rupa makanan yang mereka makan. Bagaimanapun caranya, mereka masukkan ke dalam perut lantas manusia membuangnya. Adapun benda yang telah rosak ini adalah mahkota dan pakaian mereka. Lalu angin mencari-carinya. Bahkan tulang-tulang ini, tulang tunggangan mereka, yang di atasnya mereka memerintah negeri. Siapa yang hendak menangisi dunia, menangislah. Abu Hurairah berkata, maka kami akan menangis sampai malam. Dan dirawikan bahawa ketika Adam AS diusir ke bumi, Allah SWT berkata kepadanya, putera untuk binasa dilahirkan untuk fana. Telah berkata Daud bin Hilal, bahawasanya tertulis dalam suhuf Ibrahim AS, alangkah hinanya engkau wahai dunia, bagi orang beriman engkau mengabdi dan menghiasi mereka, sedangkan dalam hati mereka kutanamkan rasa benci kepadamu. Tidak aku ciptakan makhluk sehina engkau di sisiku. Engkau kecil dan akan fana. Sewaktu menjadikanmu, aku telah tentukan bahawa kau tidak akan kekal pada seseorang, dan tidak seorang pun mengekalkanmu, meskipun pemilikmu bakhil mahupun pemurah. Beruntunglah bagi orang yang bertakwa, yang dalam hati mereka tertanam keredaan kepadaku serta keimanan dan keistiqamahan. Beruntunglah bagi mereka yang ketika bangkit dari kuburnya dan mendapat balasan dariku, cahaya menghadang di depan mereka, dan para malaikat menghantarkan mereka hingga sampai rahmatku yang mereka nantikan. Mana kata, itulah dia ya. Nama dia kata kita pakaian kita, semua kadang kita banggakan, benda tu tak kekal lama. Sampai masuk habis, kan? Baju sampai masuk, bukan, tak muek. Elok, tak muek, tak boleh pakai, bagi ke orang. Kadang baju cari koyak, sayang baju tu, tertumpah, habis, kan? Kereta macam tu ya, rosak. Dulu kereta tu kemain lawa, berkilat sampai masuk kat hai, kan? Kalau repair, beratus-ratus, beribu-ribu, tukarlah kereta lain, tukar. Sudah tak ada apa yang kekal. Sampai masuk mati tak bawa mana, tak bawa dalam kubur pun, kan? Tapi itulah yang disebutkan tu. Orang yang mengejarnya macam buat benda yang sia-sia lah. Benda yang bukan kita punya.
Contohlah kita pergi rumah orang kaya kan. Kita nampak duit tu terkumpul. Wah, kita pun buyarlah ambil menyusun duit tu. Terasa seronok duit tu banyak berapa. Kira-kira kumpul-kumpul tapi orang punya. Buat apa? Macam itulah kira kan. Sampai masuk kan. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu berada di antara langit dan bumi. Sejak diciptakan Allah tidak pernah melihatnya. Ketika hari kiamat dia berkata, ya Tuhan, kau jadikanlah aku dekat dengan wali-walimu pada hari ini. Allah berkata, diamlah engkau wahai yang tidak berguna apa-apa. Macam tu Allah cakap kayak ni. Dunia yang minta dengan Allah ni. Dunia berada antara langit dan bumi. Kemudian dunia cakap, ya Allah, jadikanlah aku dekat dengan wali-walimu pada hari ini. Allah berkata, diamlah engkau wahai yang tidak berguna apa-apa. Sesungguhnya aku tidak merelakan engkau bagi mereka di dunia. Apakah aku akan merelakanmu bagi mereka di hari ini? Itu dia. Dirawikan dalam riwayat Adam AS, ketika dia memakan syajarah, lantas perutnya mual hendak mengeluarkan kotoran, padahal makanan syurga tidak sedemikian, kecuali syajarah itu yang dia makan buah khuldi. Kan? Oleh kerana itu Allah melarang memakannya. Adam lalu mencari-cari sesuatu di syurga. Lalu Allah merintahkan malaikat menanyainya, apakah yang kau inginkan? Adam menjawab, aku ingin buangkan kotoran dari perutku. Lalu dikatakan pada malaikat, katakanlah kepada mereka, di manakah tempat yang patut dibuang air syurga di Firdaus, di atas permaidani. Kan nak buang kat syurga Firdaus ni kat mana nak buang? Kan kat sungai ke, bawah pokok ke, pantas ke untuk itu? Sebaiknya kau turunlah sekejap ke dunia. Bila melayan nafsu tu dah pesan dah, banyak-banyak bono buah tu jangan kau makan. Dah beritahu. Hawa nak juga kan. Bagi makan. Tapi sebenarnya cerita tu untuk pengajaran kan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat dikumpulkan beberapa kaum. Amal mereka sebesar gunung Tahamah. Namun mereka diperintahkan masuk neraka. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka solat? Rasulullah berkata, benar mereka solat, puasa, bahkan bangun malam untuk beribadah. Tapi apabila terlihat dunia, lantas mereka terpaut padanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebahagian khutbahnya, seorang mukmin berada di antara dua kecemasan. Antara ajal, di mana dia tidak tahu apakah yang diperbuat Allah kepadanya, dan bila sesudah mati, apakah nasib yang ditentukan Allah untuknya. Maka hendaklah seorang hamba menyediakan dirinya, menyediakan dunianya untuk akhiratnya, hidupnya untuk matinya, masa mudanya untuk hari tuanya. Sesungguhnya dunia diciptakan untukmu dan kamu diciptakan untuk akhirat. Demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, tiada tempat kesudahan setelah kiamat kecuali syurga atau neraka. Nabi Isa AS berkata, tidak akan terkumpul dalam hati seorang mukmin antara cinta dunia dan cinta akhirat. Tidak, seperti tidak mungkin air bertemu dengan api dalam satu wadah. Maknanya dia satu je. Pilih satu je kan. Dia tak ada dua-dua sekali. Juga dirawikan bahawa Jibril AS berkata kepada Nuh AS, wahai Nabi terpanjang umurnya, bagaimana engkau pergunakan dunia? Nuh menjawab, bagai rumah berpintu dua, masuk dari sebelah hadapan dan keluar dari sebelah belakang. Rasulullah SAW bersabda, takutlah engkau akan dunia, sungguhnya ia lebih mengerikan dari sihir Harut dan Marut. Dari Al-Hasan yang berkata, pada satu hari Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya, baginda bersabda, adakah di antara kamu orang ingin Allah hilangkan kebutaan dan memberinya penglihatan? Sungguhnya orang yang cinta dunia dan panjang angan-angan, Allah akan membutakan hatinya. Sikap zuhud di dunia akan memendekkan angan-angannya tentang dunia. Allah akan memberikannya ilmu tanpa belajar dan petunjuk tanpa hidayah. Ingat, akan ada sesudahmu kaum yang tidak mendapat kekuasaan, melainkan dengan membunuh dan menindas, dan kaya, melainkan dengan sombong dan bakhil dengan kesukaannya, hanya memperturutkan hawa nafsu. Ingat, siapa menemukan zaman itu, seharusnya dia bersabar atas kemiskinan, meskipun dia mampu untuk kaya. Dia sabar atas kebencian, meskipun dia boleh menyintai. Dan dia sabar atas kehinaan, meskipun dia mampu untuk berjaya. Dan semua itu dia lakukan hanya mengharapkan redha Allah, maka Allah memberinya pahala 50 orang siddiq. Contohlah, dia hidup sederhana, dia ada duit. Kemudian ada orang cakap, kau belilah kereta besar, kata orang semua tekak kereta besar, kau kertanya yang kau bawa. Dia bersyukur, kereta tu elok lagi. Tapi kalau dia melayan cakap, tak iya pula, maaf dia tukar kereta besar. Macam tu lah maksud dia. Dia menahan hati dia walaupun dia mampu. Ini satu contoh lah. Dia boleh ya nak pergi nak mementah semua orang biar orang dengar cakap dia, tapi dia memilih untuk tak nak, sebab dia tak nak pegang tanggungjawab dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dia tajuk ni panjang bab ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kuliah yang akan datang. Jadi apa-apa pun itulah dia keburukan dunia dan meninggalkannya. Kita tahu betapa dunia ni sementara sifatnya. Dunia itu sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Jadi janganlah kita kejar kita dah tahu dah darul khulud tu, negara yang kekal abadi akhirat.
Tapi kenapa masih lagi nak kerja darul ghurur, ya? Darul yang bersifat sementara, negara yang bersifat sementara, iaitu dunia ni. Malahan dunia ni hina di sisi Allah, ya? Jadi itu saja. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.